بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء وعلى آله وأصحابه قرابة التابعين تابع التابعين ثم نرى آبائنا كافة المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الراوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-26 mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. Betul ya? عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن عمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت يا رسول الله الله ورسوله. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadis yang agak panjang menceritakan tentang Islam dan juga iman dan ihsan. Ini termasuk daripada hadis asas sangat-sangat. Baik. Jadi apa yang dikatakan Islam itu sendiri, ya, Islam ini terbagi pada 3 pembahagian
Islam tu sendiri, iman dan ihsan. Okey, kisahnya daripada Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami duduk berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Zata yaumin, pada suatu hari. Istala'a alaina rajulun syadidun bayadus siyab. Syadidu bayadus siyab. Tiba-tiba, kata dia, masa kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid lah, tiba-tiba datang seorang lelaki. Syadidu bayadus siyab, yang berpakaian serba putih. Putihnya bukan putih syadidus siyab, syadidu bayad, iaitu putih melepak, putih sungguh pakaiannya. Lebih bersih daripada basuh dengan sabun. Itu ilah apa? Klorak. Ilah sabun. Lebih putih daripada baru. Ya, lebih putih daripada baru. Punya pembohong ya. Ya. Yang ni syadidu bayadis siyab, pakaiannya putih. Tak apalah. Okey. Biasalah baju-baju putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya pula hitam legap. Hitam, rambut dia hitam. Ada rambut orang ni. La yura alaihi atharu safar, tak kelihatan orangnya seperti datang jauh. Kalau ikut terjemah dia, la yura alaihi atharu safar, dia tidak ada kesan orang musafir. Tidak dilihat dirinya seperti orang bermusafir. Maknanya tak ada rupa orang musafir pun. Okey, apa kaitan tu? Satu, baju dia putih melepak. Yang kedua, rambut hitam. Bukan nak cerita rambut hitam ikal mayang tak. Menjadi persoalan, orang dulu dia berfikir dengan cara kotak fikiran mereka, berfikir sebab. Okey. Satu, baju putih, rambut hitam. Maksud baju putih, rambut hitam, kami tak nampak rupanya macam datang jauh. Kalau orang datang jauh macam mana? Naik unta, bukan naik Mercedes. Naik Mercedes je berbuah aircon. Ya, tu pun nampak letih je orang reba tu. Dah lah tak ada naik unta kan. Unta jalan kaki padang pasir, dah tentulah datang-datang tu muka berlemuih, berdebu. Rambut tak adalah hitam ikan mayang ke apa ke. Dah kena debu. Campur-campur habuk debu je lah. Ya. Baju dah tentu tak putih lah. Jadi confirm lah dia ni bukan orang jauh. Tapi yang peliknya, la ya'rifu wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kami seorang pun tak kenal dia. Maknanya ini perkara pelik berlaku. Ajaib. Satu, dia bukan orang jauh cara-cara datang tu. Tapi orang dekat pun tak kenal. Orang kampung seorang pun tak kenal dia. Dia kata, la ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pun tak kenal. Pakat duk tengok. Siapa ni? Siapa? Ya. Entahlah, tengok macam bukan orang jauh, pakai elok kemas. Ya. Kalau tidak berserabut lah. Ya. Tak apalah. Tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi SAW, dia masuk terus jumpa Nabi SAW. Lagi pelik. Kenal pula dia dengan Muhammad, dengan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dah lah duduk dengan Nabi, bukan duduk saja, dia lagakan dua kepala lutut. Nabi duduk macam mana? Duduk macam tahiyat awal. Ya, iftirash. Nabi suka duduk iftirash kalau dalam majlis ilmu ke apa ke. Siapa nak ikut sunnah Nabi, ya, duduk iftirash. Masa belajar, mampus. Kebeh kaki tu. Siapa yang boleh buat gitu?
Ya, guru saya Syekh Nuruddin dia yang boleh buat gitu. Dia sejam dia boleh duduk macam tu, 2 jam boleh duduk macam tu. Oh, pasal apa? Daripada dia kecil dia duduk macam tu, dia ajar oleh guru dia. Duduk macam tahiyat awal. Kita bersila pun melunjur lagi. Sebab apa? Tak biasa. Ya, biasa tak apa dah. Orang dulu tak lenguh ke ustaz ngaji. Kami dulu lenguh juga masa budak-budak dulu. Ya, tapi ustaz perdi tu dia merah telinga. Tu yang siapa sakit lutut tu dia kata mengaji lenguh sakit lutut tu setan yang katuk kaki hampa tu dia kata. Kami pun diam, ngaku je lah. Sakit, budak-budak pun dia sakit lutut juga masa belajar. Bukan setengah jam, bukan sejam. Kalau belajar tu sampai sejam setengah duduk bersila. Ya Allah, azabnya. Beralih 3 kali duduk lenguh lagi. Mana mau. Tapi dah biasa, dah tu kita tak kisahlah. Ilmu je pasal kan. Okey. Jadi dia sandarkan kaki dia, lutut dia kepada lutut Nabi. Macam duduk tahiyat awal tu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ya. Dia letakkan 2 tapak tangannya ke atas 2 paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan letak atas paha sendiri. Orang lain semua perhati tengok ni pelik. Ya, duduk dah lah rapat dengan Nabi, belaga lutut, letak pula tangannya atas paha Nabi. Wa qala sambil dia berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Cuba kabarkan pada aku tentang Islam. Akhbirni anil Islam, khabarkan aku, cerita dekat aku apa Islam tu sebenarnya. Jadi kalau siapa tanya apa dia Islam tu sebenarnya, ni jawapannya. Tak payah cari falsafah tinggi-tinggi, tak payah cari apa kaedah yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang terlampau orang nak faham berbayar. Jawab yang ni je. Yang aku faham, yang Nabi sebut. Apa di Islam, nanti diajarlah. Akhbirni anil Islam, khabarkanku tentang Islam. Apa sebenarnya Islam? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya Islam itu adalah mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu kau kata aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas salata, dan mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan mengerjakan haji di Baitullah, al-bait, ya, di Baitullah. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu nak pergi, tak mampu pergi haji, tak payah pergi duduk rumah. Jangan kalut-kalut. Dia bayar juga pakej yang paling mahal untuk pergi haji. Dia kata aku mampu, kata dia. Tu dia. Lalas kena tipu. Qala sadaqta, sungguhlah. Kata siapa? Orang yang tadi ni dah lah orang tak kenal dia. Dia dah lalu laga lutut dengan Nabi. Dia tanya Nabi. Pandai pula. Dah dia tanya Nabi. Nabi jawab, dia kata betul lah tu, kata dia. Kalau kita ketuk kepala, kamu siapa ni? Ustaz ni, kata dia. Kamu tanya, kamu pula pandai yang betul ke orang, kan? Pakat terkejut. Fa'ajibna lahu. Kata Sayyidina Umar, oi kami heran je lah. Kami semua heran. Heran pasal apa? Heran panggil dia ni. Dia tanya, yas'aluhu, dia tanya Nabi, wa yusaddiquhu. Dia kata, ya. Benarlah tu. Dia membenarkannya. Kamu pandai daripada Nabi lagi? Tu soalannya. Tu yang kata ajibna tu. Kamu pandai daripada Nabi lagi? Orang ni yang main. Qala,
Dia pula dah kata betul engkau Muhammad. Lebih kurang itulah panjangnya. Cik khabar pula. Fa akhbirni tu macam tu lah. Cik cerita. Cik khabar kan. Anil iman. Apa dia iman? Akhbirni anil iman. Kabarkan padaku apa dia pula iman. Tadi Islam. Qala berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni tanya tadi, dia jawab pula, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iaitu kau beriman dengan Allah, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, kau beriman dengan rasul-rasulnya, kau beriman dengan hari akhirat, kau beriman dengan qada dan qadar. 6 rukun iman. Itulah rukun Islam ada 5 tadi, rukun iman ada 6. Jadi apa dikhabarkan tadi ni, apa di Islam? Islam tu pada segi konsepnya dia berdiri atas 5 perkara tadi. Tak cukup satu perkara maka tak sempurnalah Islam yang kau kata kau tu Islam. Kecuali satu bab haji, kalau tak mampu tak perlu, yang lain semua kena buat lah. Mampu ke tak mampu, ya, cuma puasa lah tak mampu, wajib tahan bulan puasa. Bila rasa nak mati, makan. Lepas tu berhenti kejap. Okey. Kemudian dia kata lagi, sodaqta, benar engkau Muhammad. Ya. Pula qala. Tadi dah heran dah. Ya, ni heran lagi lah. Dia tanya, dia jawab, betul engkau. Okey. Yang seterusnya dia tanya, fa akhbirni 'anil ihsan. Cak khabar pula ke kami, bagi tahu kat aku apa di ihsan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan orang tu tadi. Ya, an ta'budallaha, bahwasanya engkau beribadat pada Allah, ka'annaka tarahu, macam kamu tengok Allah tu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika kamu tak nampak dia, dia nampak kamu. Itulah ihsan. Berhenti itu dulu. 3 perkara penting dalam Islam adalah 3 benda ni. Satu, Islam tu sendiri duduk dalam rukun Islam. Yang kedua, iman. Iman duduk mana? Dalam rukun iman. Ihsan ni duduk antara 2, Islam dan iman. Maka dia adalah ketulusan di dalam ibadah tu. Tulus ke telus ke samalah. Ketulusan seseorang itu duduk di dalam ibadahnya, ikhlasnya tu, duduk dalam ihsan. Okey. Kalau kita tengok dalam hadis ni dia kata makna Islam, mengenali Islam, iman dan ihsan. Setengah ulama, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Dia buat tajuk lain. Dia tak berbual Islam, iman, ihsan. Buat tajuk muraqabah. Dia buat tajuk hadis tu, hadis yang kita baca ni muraqabah. Kerana dia ambil tang fokus tang ihsan, dia tak ambil fokus yang lain. Okey. Maknanya asas Islam atas 3 perkara ni. Maka sebab itu untuk memaham apa dia Islam, apa dia iman, macam mana nak aplikasikan dia, masukkan dia dalam amalan soleh kita, dan juga apa ihsan, maka ulama mengarang ilmu berkaitan 3 perkara ni. Ilmu fiqh itulah ilmu berkaitan dengan solat sehingga akhirnya.
itulah Islam. Yang kita belajar fiqh tu belajar Islam lah. Banyak orang tak suka belajar fiqh. Saya pun tak tahu pasal apa. Dia rasa susah. Belajar fiqh ni susah. Tambah benda rumit-rumit, kami pening kata dia. Okey. Fiqh, nanti saya terang. Yang kedua, tauhid, akidah. Ilmu yang kedua, ilmu akidah. Sepatutnya ilmu yang kedua tu ilmu yang pertama tu ilmu akidah dulu. Tapi mengikut susunan hadis ni, kita hormati hadis ni, kita susun yang ilmu zahir dulu. Nampak apa dia? Iaitu Islam. Kenapa Nabi mulakan ilmu tu Islam dulu, fiqh dulu? Sebab tu zahir. Benda orang nampak ni jaga dulu. Benda orang tak nampak tu sorok kejap. Bukan sorok-sorok, tapi maknanya dia tak perlu tonjolkan, tak boleh tonjol pun. Okey, keduanya akidah, tauhid. Saya dah cakap sebut tadi. Ya, maka ulama susun ilmu tauhid untuk mengenali apa yang katakan iman tu. Jadi berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, itu berkaitan dengan iman, kepercayaan. Iman tu percaya, kepercayaan, keyakinan. Kepercayaan tak sama dengan semayang. Yang kita belajar bab fiqh, bab semayang tu, macam mana nak angkat tangan, macam mana nak sebut Allahu Akbar, macam mana nak rokok, macam mana nak sujud, itu cara, kaifiat, hukum, hakam, itu fiqh. Itu tak baik, tak terlibat dengan hati. Akidah pula berterlibat dengan hati. Okey. Habis dah tu, cukup tak? Ada satu lagi ilmu yang kena dilengkapkan antara ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Dia satu lagi ilmu yang melengkapkan tiga-tiga, dia wajib juga, maka ilmu tasawuf. Jadi siapa yang mengajar, tadi ada orang sebut nama Ustaz Ali Hassan. Ali Hassan Mamak tu lah, Pulau Pinang tu. Dia pernah komplain dan condemn. Dia kata ulama mereka-reka mengatakan ilmu ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu adalah ilmu yang paling kotak, kata dia. Macam ayat acak. Dia orang Penang. Lama-lama orang panggil dia Ustaz Halim ayat acak. Ustaz mana Ustaz ayat acak? Pandai sangat mengata ilmu tasawuf tu ilmu ayat acak. Dia kata tak ada ilmu yang paling kotak juga. Dia bercanggah dengan akidah Islamiah, kata dia. Sebab tu dia kotak. Okey. Sekarang ni, apa jua pun perangai manusia, itu tidak boleh disalahkan ilmu yang dipelajari. Kesalahan orang bukan salah kitab. Ilmu fiqh muktamad, dia pun belajar ilmu fiqh. Ilmu tauhid muktamad, ada ilmunya. Walaupun ada bahagi dua mazhab, maka dia tetap ada ilmu sumbernya. Ilmu tak salah. Ilmu tasawuf ada sumbernya. Ya, maka ilmu tu tak salah. Yang salah pengamalnya. Kalau sebab pengamalnya yang salah, jangan salahkan ilmu. Oh, ilmu tasawuf ni ayat acak. Ya. Sebab ilmu tasawuf ni datang daripada satu hadis sumber dia. Ya, sebenarnya datang daripada Quran. Ilmu tasawuf ni datang daripada Quran. Okey. Nanti saya bahas satu persatu. Tiga ilmu ni penting kenapa? Maka ilmu ni panggil ilmu apa? Ilmu Islam. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Siapa tak belajar berdosa. Ini ijma' ulama. Kalau ada ustaz-ustaz baru dia kata tak ada nama-nama ilmu fardu ain ni, suruh dia bertaubat. Ya. Orang hanya sebut nama ilmu dengan digelarkan dia fardu ain kerana untuk memudah ingat di otak kita. Ada satu ilmu, had mana aku nak belajar ilmu ni, dan apa aku nak belajar dalam ilmu ni, dan apa hukum ilmu ni. Ulama ni dia tahu dah kita ni berkecamuk dan kecelaruan. Maka setiap ilmu tu diletakkan hukum dah. Okey Dan had dia yang kata fardu ain. Kenapa dia jatuh fardu ain? Nampak tak kat sini pendedahan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap sahabat, apa perlu dia faham dalam Islam. Itu asas. Maka ulama letakkan tiga ilmu fardu ain saya sebut tadi, fiqh, tauhid ataupun tauhid dululah, tauhid, akidah,
Aqidah, fiqh dan juga tasawuf. 3 je. Yang lain semua fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah. Tajwid Ustaz, tajwid fardu kifayah juga ke? Kan wajib baca Quran dengan tajwid. Membaca Quran dengan ilmu tajwid adalah wajib membacanya. Tetapi belajarnya fardu kifayah. Agak-agak pening ke tak pening? Kalau tak pening saya tak terang lah. Kalau pening saya terang lah. Takut nanti balik terbawa-bawa pening. Ya. Mana Ustaz? Belajarnya fardu kifayah. Amalnya fardu ain. Kalau gitu belajarnya fardu ain jugalah. Dah. Tajwid boleh dipelajari dengan baca betul saja tanpa tahu hukum tajwid. Mana? Berguru bertalaqi. Fatihah kita siapa boleh baca Fatihah tu dengan semua hukum tajwid. Ni kan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik berapa rakaat tu? Tak, 3 ke 4 ke? Apa hukum ya? Tak belajar lah pula. Hai tutup imam aja baca Fatihah je. Nampak tak? Dia boleh baca betul tapi dia tak tahu hukum tajwid. Itu maksud dia. Yang dia nak baca betul, bukan belajar tajwid. Kalau dia boleh baca betul tanpa tahu hukum tajwid, tak berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya tak tahu lah. Mat apa entah. Mat lintang pukang aku tahu. Ya. Itu namanya mat arid disukun. Bukan semua orang boleh ingat. Bukan semua orang faham. Tapi dia boleh baca betul harakat dia. Itu maksud dia beramal wajib. Belajar tu fardu kifayah. Orang lain belajar, aku tak payah. Okey. Yang lain semua ilmu fardu kifayah. Hatta ilmu hadis yang kita belajar sekarang ni ilmu fardu kifayah. Fardu ain kita 3 je. Ya. Tapi ditambah ilmu tajwid, ditambah ilmu lain untuk kelengkap pada fardu ain. Tak akan sempurna ilmu fardu ain tanpa ada pertolongan ilmu tajwid. Sebab ilmu fardu ain kata apa? Fiqh kata apa? Tidak sah sembahyang tanpa membaca Fatihah. Okey. Tidak sah pula Fatihah jika tidak betul makhrajnya. Maka nak belajar makhraj dekat mana? Kena pergi ke ilmu tajwid. Fiqh yang pesan tak sah. Maka jatuhlah ilmu tajwid tu jadi wajib. Kerana tak sah sembahyang tak baca Fatihah. Tak sah Fatihah kerana tak belajar tajwid. Maka belajar tajwid tu utama dulu untuk mensahkan sembahyang tadi. Okey, ilmu fiqh ini wajib kerana dia yang mengajar kita hukum halal, haram, sah, batal, ya, dan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu tu sebelum buat. Jangan buat dulu baru bertanya. Dia dah silap, langgar dah apa semua. Ustaz, saya tadi ni rasa-rasa macam keluar darah, kata dia. Nak kata haid tidak, nak kata isyahadah tidak. Saya pakai pukul kata isyahadah lah. Saya dah tua ni. Allahu Akbar. Saya pun takbir semayang. Sah dah Ustaz? Saya dah buat, kata dia. Ya, bukan haid. Sajalah jawapannya. Oh, mujur saya buat tadi. Tidak mujur makcik weh. Kena qada balik. Sebab kamu tak confirm kamu suci ke tidak kamu semayang. Tak confirm suci ke tidak, maka tak sah semayang. Syarat sah semayang adalah wajib bersuci. Confirm suci. Kalau tadi main agak-agak, bukan confirm. Itu syak. Alah, aku dah tua, takkan keluar haid lagi, kata dia kan. Tak apalah kalau itu ungkapan dia. Tapi tua yang macam mana tak keluar haid? Dia kena tahu. Tua lah, kata dia. Ada orang 60, umur 60 beranak. Kaedah syarak dengan kaedah sains pun, adat kata tak ada haid, tak beranak. Haid tu menunjukkan subur perempuan boleh beranak. Kalau dia tak ada haid, makna dia tak boleh beranak. Sebab tu orang menopause tak beranak lah. Jarang. Kalau beranak tu tersesat. Maknanya dia menopause dia tak habis. Dia ada bulan yang dia datang, ada bulan tak datang.
Okey, jadi dia pun dah pening. Bukanlah. Aku dengar ustaz tu kata hari tu, dah tua dia tak keluar haid dah kata dia. Yang keluar tu darah syahadah. Syahadah lah kata dia. Jangan, kena tengok balik. Pernah tak dia keluar macam tu sebelum ni, adat warnanya, adat harinya, kena ingat balik. Sebab tu had yang lama-lama tu kena ingat balik. Jangan kata dah tak mari dah tu, tak apa dah, bebas, aku bebas kata kan. Jangan, dia datang pula sekarang, pening kepala. Kena ingat adat kita. Okey, iaitu tu fiqh. Tauhid pula apa kaitan? Tauhid tentang mengenal Allah. Macam mana kamu nak minta syurga, kamu tak kenal tukang syurga. Macam mana kamu nak sembah dia, kamu tak kenal dia. Ya. Maka akidah ni membetulkan ketauhidan kita pada Tuhan, keesaan kita, ya, keyakinan kita pada Allah Taala dengan yakin yang sebenar, dengan i'tiqad pegangan yang sebenar. Maka wajib kenal siapa dia Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Mana berkaitan dengan beriman pada Allah, percaya pada Allah. Allah tu macam mana yang kamu percaya? Allah yang ada dua kaki ke, dua tangan ke, dua apa ke? Ya. Kena tahulah. Saya kenal Allah je. Allah lah kata dia. Tak boleh. Allah tu bersifat esa, bersifat tidak sama dengan makhluk. Maka kita letaklah bersifat kesempurnaan. Itu antara ilmu yang wajib dipelajari. Sampailah bab syurga, bab neraka, bab azab, bab kubur. Semua yang berkaitan dengan kepercayaan akidah. Nak bahas dia ni pergi jumpa Tok Bomo, syirik ke tak? Ya. Dia ni pergi apa ni, jumpa Tok Bomo, dibomokan laki dia, syirik ke tidak? Isu syirik balik pada akidah. Isu fiqh haram halal balik pada hukum fiqh. Ya, hukum haram halal dah tetap dah halal dan haram. Bab kafir ke tidak balik pada bab akidah. Ya, dia tak boleh hukum. Oi kafir. Okey, sampailah pada ilmu tasawuf. Tahulah fiqh datang daripada ilmu Quran dan hadis. Ya, tauhid pun dari Quran dan hadis. Baik, tasawuf datang pada mana? Zaman Nabi mana ada belajar tasawuf? Ada orang buat ini. Dia suka kait dengan Nabi. Zaman Nabi mana tasawuf? Baik, zaman Nabi ada ke ilmu fiqh yang belajar bab rukun Islam, rukun iman? Ada ke? Nabi ajar ke rukun wuduk ada 6 perkara? Ya, perkara batal wuduk ada 6 perkara. Ada ke? Tak ada. Tapi kita wajib belajar bab tu. Jangan kait semua dengan Nabi. Jadi kalau gitu kat tasawuf, ada dalam Islam tasawuf, ada. Siapa yang menafikan, dia menafikan dalil. Sebab dia beranak ilmu tasawuf tu daripada dalil. Dalilnya Quran, Sunnah. Mana Ustaz? Tak jumpa dalil. Okey, apa yang dicerita dalam ilmu tasawuf? Tu perempuan kena tahu. Okey. Kalau fiqh tadi bab taharah, bab bersuci, bab apa tadi semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, hukum hakam lah, tu fiqh. Okey, kalau dalam ilmu tauhid bab mengenal Allah, sifat 20, sifat lawan, sifat haru apa semua, ilmu akal apa semua, pergi kepada sifat para nabi apa semua, syurga, neraka, duduk dalam ilmu akidah. Okey, ilmu tasawuf, yang tu kami tak belajar kat sekolah. Betul? Pasal tak ada nama tasawuf di sekolah menengah. Dia ada ilmu akhlak dan adab. Itulah dianya. Cuma ilmu akhlak dan adab dia cabang yang jauh. Cabang daripada tasawuf tapi dia dah jauh. Ya, dia tak pergi pada asas. Dia pergi pada akhlak. Okey, apa cerita dalam kitab tasawuf? Mula-mula sekali kebanyakan kitab tasawuf awal bab dibahaskan adalah taubat. Kebanyakan. Ya. Bab taubat dulu. Kenapa? Kerana kalau dalam bab fiqh, apa dia ajar dulu? Bab bersuci dulu. Maka tasawuf dia ajar bersuci diri, hati kita. Taubat. Taubat tu siapa suruh taubat? Taubat tu bab yang kita belajar dalam tasawuf tu, taubat. Siapa yang suruh kita taubat? Ya, tok guru suruh. Allah suruh. Wa tubullahi taubatan nasuha. Bertaubat kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Woi, segeralah kamu kepada memohon ampun pada Tuhan kamu. Baik, itu siapa yang suruh? Allah. Dalam apa? Quran. Itu yang diambil boleh kita tasawuf.
Bab pertama taubat. Semua orang kata wajib taubat. Maka tasawuf huraikan taubat ni lebih pada fiqh sebut. Apa? Syarat hukum taubat wajib. Dalilnya banyak. Dalil banyak buat taubat, banyak sangat. Ya. Okey. Kemudian dah habis dah tu syarat taubat. Ada 4 rukun. Ya. Mesti minta ampun pada meninggalkan perbuatan maksiat. Menyesal. Ya, berniat tidak mahu kembali kepada maksiat tersebut. Mohon ampun kepada Allah. Ya, tu rukun dia ajar bab taubat. Habis bab taubat bab apa? Ya, ada lagi bab lain mengenai bab sabar. Siapa yang ajar bab sabar? Allah dalam Quran. Ya, mana? Innallaha ma'as sabirin. Itu antara dia lah paling ringkas. Ya. Allah berserta orang yang sabar. Maknanya orang yang Allah Ta'ala akan sama adalah orang yang sabar. Sabar itu apa? Sedangkan dia diperintah untuk sabar. Ya. Perintah Allah tu suruh sabar tu. Sabar sungguh-sungguh. Nabi disuruh sabar. Isbiru. Ya. Allah suruh. Maka belajar apa makna sabar. Sabar ni apa perempuan? Sabar ni ustaz, kata dia. Kalau orang nak katuk kita buat diam je. Dia ambil kayu, pok dia bagi tengah belakangnya. Buat tak tahu tu lah mana sabar, kata dia. Tu bukan sabar, tu bodoh. Bila kita belajar tasawuf, baru kita tahu makna sabar sebenar. Jadi jangan sama sabar dalam ilmu Melayu, bahasa Melayu sabarnya lain. Dalam ilmu tasawuf baru tepat makna sabar. Dalam apa pun balik pada ilmu dia. Sebab tak ada ilmu dia. Sabar ni nak rujuk kitab apa ustaz nak faham? Buka kitab tasawuf. Jangan buka surat Abar, tak jumpa. Jangan tengok kitab fiqh bab sabar, tak boleh. Sabar dan fiqh lain. Ada sebut sabar tapi susah nak jumpa. Dia sebut sepatah dua je. Ya. Maka hendaklah kau sabar sehingga yakin masuk waktu semayang, waktu buka, waktu sabar dia cerita tu je lah. Sabar tu mana? Tahan, jangan makan lagi. Jadi sabar ni kena rujuk kitab tasawuf. Dia bidang tu. Okey, syukur. Apa makna syukur ustaz? Buka kitab tasawuf. Buka kitab tasawuf yang cerita bab syukur. Ya. Kita kadang-kadang gagah belagak. Mana? Saya nak tengok dalam tafsir Quran lah. Rujuk Quran tu macam ulama besar. Ya. Macam dalam TV drama tu, apa hukumnya nanti saya nak belik Quran? Oh boy, macam ulama yang dihafal 30 juzuk dalam kepala otak. Ya, yang bangun-bangun tidur gerak-gerak, "Oi, baca apa ni? Baca surah Al-Imran." Macam itulah. Hafal orang yang hafal betul Quran ni, dia macam kita hafal Fatihah tu. Ya. Tu baru betul hafiz. Yang lain tu kalau nanti kejap nak fikir, ni ayat dia. Itu hafiz namanya. Bukan hafiz. Hafiz betul ni dia macam tu. Macam kita hafal Fatihah tu lah. Gerak-gerak. Hei, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak payah fikir dah. Kalau fikir tu hafiz namanya. Bukan hafiz. Kan senang jadi hafiz. Jadi begitu pun tak layak untuk buka Quran, tengok hukum dalam Quran tu. Ya, kamu sedarlah kamu tu tengin. Tapi tak faham-faham. Belagak nak pegang Quran tu, kita berdasar pada Quran dan hadis Nabi. Tak jumpalah kamu. Bab niat je kamu tak jumpa dah hadis kat mana kalau aku suruh cari. Kan? Buat research lah. Tapi tu pun tak sedar diri juga lagi. Ya. Fa'ilam cerita tu. Tapi bab ihsan. Jadi ihsan ni masuk bab tasawuf. Dah pukul 10. Masuk tasawuf. Jadi kita tengok sana. Ikhlas. Tu siapa suruh tu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru tidak diperintahkan. Ya. Kamu melainkan untuk beribadat pada Allah Ta'ala dengan cara ikhlas. Bukalah bab ikhlas dalam kitab fiqh, tak jumpa. Ya, kena buka dalam kitab tasawuf.
makna ikhlas. Ikhlas tu apa? Itu dia lah. Okey. Ikhlas tu, ya, hanya semata-mata meletakkan kasat apa ibadat kepada Allah semata-mata. Tak bersandar pada makhluk. Itu nama ikhlas. Siapa tak ikhlas ni syirik Ustaz ya? Ya, syirik khafi bukan syirik akidah. Kalau syirik akidah, ramai orang masuk neraka dah. Tak masuk syurga langsung. Sebab tak semua orang boleh ikhlas. Ya. Siapa yang hari ini pakai baju lawa-lawa kerana Allah Ta'ala. Saya pakai baju kerana Allah Ta'ala. Dia ada campur sikit. Kerana Allah, kerana orang. Ya. Pasal Allah tak tengok kala-kala kita tu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak tengok rupa paras kita, warna kulit kita, termasuklah baju kita. Kamu nak pakai kebaya ke, kamu nak pakai baju kurung kain satin ke, kain guni ke, janji kamu tutup aurat. Yang tu yang Tuhan nak tengok. Tutup aurat tak? Tutup aurat. Tak apa. Dia tak tengok ni, oh ini kain baru beli je. Tapi kalau orang, ya, memang kita beli baju untuk orang tengok. Kalau tak pasal orang tengok, beli warna hitam semua. Ya. Saya tak Ustaz, saya walaupun pakai cantik lawa ni, saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Pembohong. Maafnya. Ya. Saya pun tadi, bajuku kedut ke tak kedut? Ya. Tujuan kedut tak kedut tu masuk padilat semayang. Siapa yang pakai baju kerana dengan sereka side dia tajam macam pisau tu, pahala dia 100. Siapa tak sereka, pahala dia 90. Ada? Tak ada. Buat kita sereka ni pasal orang. Baju kena sereka. Lagi ustaz ni kedut ni. Jadi tak ikhlas. Memang payah nak ikhlas itu ni. Bohong kan. Ya. Dia kata ustaz dia ikhlas. Ustaz bohong tak? Ikhlas ni kita dengan Tuhan lah. Ya. Siapa yang boleh nilai ikhlas orang tu? Allah je boleh nilai. Ya. Kadang kita nampak ustaz tu belagak macam tak ikhlas. Tapi dia dengan Tuhan sebenarnya yang tahu ikhlas tak ikhlas. Kita tak boleh nilai. Jadi tak usah nilai ikhlas. Tapi kita kena belajar apa dia ikhlas. Menilai ikhlas tak dapat. Tapi belajar apa dia ikhlas, baru kita nilai ikhlas tu kat diri kita. Itulah dalam ilmu tasawuf. Macam mana kata ilmu tasawuf tak ada dalam Islam? Macam mana kata ilmu tasawuf tu kotak ayat acak? Oleh kerana dia kata ahli ni sufi banyak rosak akidah. Itu pengamal-pengamal tasawuf yang mengaku mereka tu tasawuf. Tapi satu kitab tasawuf pun tak hafal. Tak pernah khatam. Bertarekat, bertasawuf, konon ikut ilmu Islam, tapi satu kitab tasawuf pun tak khatam. Itu yang salah. Apa kitab tasawuf paling rendah yang belajar? Tak ada, saya ikut cakap tok guru saya. Itu salah. Dalam segi perundangan akademik, kita mesti ada guru. Dia tak boleh claim, siapa guru kamu? Saya tak guru sangat, saya study sendiri je. Saya dengar-dengar ceramah. Bukan tak boleh dengar ceramah. Tapi bila kita tak menghadap guru, dia tidak ada satu connection. Orang yang boleh mengaku kamu ni betul. Sebab dalam berguru pun kadang anak murid silap ambil faham tok guru cakap. Saya banyak kali juga kalau orang cakap dengan saya, Ustaz Hatim cakap macam ni kan? Tak. Saya tak cakap gitu. Maknanya dia salah ambil. Orang ajar lurus, dia pergi bengkok. Itu yang berguru. Yang ambil pada guru. Yang ambil pada YouTube lagi banyak salah. Kan banyak hari ni orang yang ada ngajar dalam YouTube ni dia kena balas balik. Saya bukan maksud macam tu, saya kena maksud orang duk kecam ustaz tu. Sebab orang kecam tu orang yang bodoh tak reti faham apa ustaz dia cakap. Agama ni dia bukan suruh mengecam orang. Bahkan kita kata kalau dia kata macam tu salah. Okey, kalau ikut kaedah salah, tapi tak tahulah apa maksud dia. Kita tak menyalahkan peribadi orang tu. Mungkin dia tersilap apa semua. Tapi kalau kita fakta benda, kita kena sebut. Sebenarnya yang saya faham, kalau macam ni, jadi macam ni. Mungkin maksud cakap dia sebenarnya sama dengan saya. Tapi mungkin tersilap masa dia bercakap tu. Itu cara lembut untuk kita mengkritik kesalahan orang. Tapi sekarang tak. Ustaz ni memang salah dalam Islam. Islam tak pernah ajar benda ni. Ini orang ni kesilapan sangat-sangat. Dia bom. Ya. Macam tu adab kamu membetulkan pandangan orang. Ya. Itu sendiri ustaz yang cakap boleh diambil salah faham, salah erti, apatah lagi yang kita katakan kita ni apa asas pun tak tahu,
tiba-tiba ambil ilmu ni secara spontan begitu dalam YouTube, maka kita akan banyak salah tafsir. Akan banyak salah tafsir. Ustaz tu aja lain, jawab lain, apatah lagi soal jawab. Ya. Itu rasanya ada ustaz dah kata boleh dia. Udah boleh tangkong orang lain. Sebenarnya orang tu jawab bab lain. Timbul masalah benda lain. Kena faham betul. Jadi itulah ilmu tadi ni, ilmu tasawuf tu datang dari Islam ya. Dalilnya ayat Quran. Cuma namanya belum wujud sebelum ni. Kita mengaku ilmu tasawuf tu tak wujud dalam hadis. Nama ilmu tu, ilmu tasawuf. Ilmu fiqh pun tak wujud, cuma ada tersebut tafaqquh fid din tu je, tak ada. Ya. Ilmu tauhid tak ada pula ilmu tauhid dalam dalam ilmu Nabi aja. Hadza ilmu tauhid dia tak ada, ilmu akidah tak ada. Dia hanya melapaskan dalil, hadis, peterangan dan orang yang kutip benda tu ada dalam Islam. Jadi ulama sekarang ni dia falsafah, dia susun. Mana yang Nabi cakap keseluruhan dia dalam bidang fiqh disusun sebelah. Mana dalam bidang tauhid susun sebelah. Sebab apa? Memudahkan orang akhir zaman yang otaknya tak sampai. Kalau dia nak kelas sendiri dia tak boleh kelas. Ya, mana hukum fiqh, mana hukum tauhid. Dia kata Quran tu satu. Pasal apa? Dia mazhab. Itu jadi tengin tu. Ya. Dia tak tahu. Ya. Dalam 30 tu ada beribu dalamnya ilmu. Ya, 30 juzuk je, satu ketua Quran je, tapi dia ada beribu ilmu dalam tu. Maka yang sempat di kelas yang penting dulu. Fiqh sebelah, tauhid sebelah. Maka dah kemudian ni ulama hebat-hebat ni pergi kat sains sebelah. Dia ambil Quran tapi dia pergi bahas tentang sains. Ada yang bahas tentang kesihatan. Dalam ambil pada Quran dan sunnah juga. Ya, ada yang bahas lagi segi sejarah dalam tu. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, ambil pada Quran lah. Ya, tapi dia bahas fokus gitu. Jadi ulama sekarang ni dia memudahkan kita dengan ilmu-ilmu yang disusun supaya kita boleh nampak rangka apa yang aku nak belajar daripada Quran dan sunnah. Jadi kita belajar Quran sekarang ni, kitab sekarang ni. Sebab tu dia tak bagi, dia umum. Kitab kita ni kitab hadis. Dia umum. Fiqh pun dia masuk, tasawuf pun dia masuk, tauhid pun dia masuk. Ya, maka nak kata tasawuf, tak tasawuf, dia ada hukum fiqh dia. Nak kata dia tauhid pun tak juga. Ya, ada bab tauhid, ada bab lain. Maka kitab hadis dia umum. Kitab fiqh dia khusus. Okey, habis itu. Saya habislah hadis ni. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Cuba cerita kat kami bila berlaku kiamat. Qala bersabda Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alami minasaili. Oi, dia kata orang yang ditanya bukanlah orang yang paling tahu berbanding dengan orang yang bertanya. Ya, dia kata orang yang bertanya tu yang pandai. Aku yang ditanya tak pandai. Qala fa akhbir anni ammaratiha. Kata dia lagi pada Nabi, cerita pula apa dia tanda-tanda kiamat. Maknanya tak tahu apa bila berlaku kiamat. Tanda kiamat tahu tak? Ya, maka Nabi pun jawab, qala antadilal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyad ri'a isyai, ada baca syati, yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qala. Kata dia lagi, ya, apa dia tanda-tanda kiamat? Dia kata antadidul amatu rabbataha. Nabi kata emak beranak ke anaknya sendiri, tuan dia sendiri. Antadidul amatu, emak memberanakkan tuan dia. Tu tanda kiamat. Kita bukan beranak, tak tahu lah orang perempuan beranak, teman tak beranak. Emak-emak ni memberanakkan tuan-tuan dia. Okey, banyak tafsiran situ. Kata tafsiran daripada ulama yang masyhur, dia berkaitan, dia kata akhir zaman berlaku peperangan. Ni tafsiran ulama, dia punya andaian. Hadis tu bukan ketetapan. Dia kata akhir zaman berlaku banyak peperangan orang kafir dengan orang Islam, maka terbunuhnya, tertawannya orang kafir kalah, maka diambil rampas
hamba-hamba abdi. Orang perempuan yang ada jadi hamba abdi. Bila jadi hamba abdi, disetubuhi, ya, dikawini atau dikawini oleh tuannya sendiri, tuan hamba tu. Tapi dia tak bebaskan mak tu sebagai hamba. Jadi bila beranak kalau anak raja, nama raja, tapi mak dia tetap hamba. Okey. Satu. Tafsiran kedua, lebih kurang tafsiran tu berlaku akhir zaman di negara kita. Kita kait dengan negara kita pula. Ramai anak-anak raja tak pilih raja dah. Kan, termasuk negeri Perak. Dia pilih orang yang biasa. Bila orang biasa, anak dia tengku ya, anak dia tengku, mak dia tak. Antalidul amatu rabbataha. Dia beranakkan tuan dia. Cuma dah adat mak tak akad rapat sembah ke anak lah. Ya, kalau anak jadi sultan, ya, macam hari ni, anak dia raja sultan, mak tetap orang awam. Tapi diletakkan sebagai raja. Itu salah satu tanda-tanda. Tanda yang ketiga, ya, mak dah tak reti dah nak susun anak. Itu yang saya nampak ketara sangat. Ya. Tak boleh nak didik anak, tak boleh cakap lebih, anak yang cakap lebih pada mak. Kalau kita bagi cadangan, dia tak akan ikut. Kita kena ikut apa kehendak anak. Itu dah jadi realiti. Ya, tak disusun lah. Ya, kita jadi hamba dia dah. Tu yang paling malang, mak yang kena mengasuh anak, cucu dia. Kita rasa tak apalah cucu aku. Sebenarnya kita jadi orang gaji, dia yang bayar upah kita. Siapa bos? Majikan anak, sebab dia bayar gaji mak. Antalidul amatu rabbataha. Mak melahirkan tuan dia sendiri. Dia yang beranak dulu, tapi orang tu jadi tuan. Tanda-tanda kiamat. Kenapa Ustaz? Tak boleh ke bela anak? Ya, tak haram. Cerita tu tanda-tanda yang tak pernah terlintas otak orang dulu. Masa keluar hadis ni, masa keluar hadis ni, masa saya kecil saya tak pernah lintas kata mak jadi kuli. Dia bayang, mak jadi kuli anak macam mana? Dia besar, dia bagi bulan kat mak, mak mesti ikut cakap dia. Balik, anak menantu goyang kaki main handphone, yang masak rendang mak. Alasan apa? Alasan ayo tangan mak lain, kata dia. Kepala otak koma. Ya. Itulah alasan yang membuatkan mereka menjadi raja dan pemaisuri. Ya, kita jadi kuli. Sebenarnya. Tapi bukanlah haram. Tak. Dia kan saya kata pula jangan buat balik lepas ni, buat satu undang-undang raya ni mak tak akan masak, kamu jadi kuli mak. Tak, mak jadi haram, berdosa ke apa. Tak ada hukum. Tapi dia ceritanya benda tu tak berlaku zaman dulu. Dia pandailah macam-macam. Sebab tu jangan biasakanlah memperhambakan diri. Bukanlah kita nak mengelak daripada tanda kiamat. Ya. Dia dah berlaku dah, ada apa tanda-tanda kiamat tu dia makin meluasa. Tapi tak seronok. Pasal benda ni dianggap sebagai satu tanda pelik. Bila nak kiamat tu dia pelik lah. Benda pelik berlaku tu makna tanda nak kiamat. Jadi antara peliknya tu lah. Yang sekarang dah tak pelik dah. Mak-mak bela cucu dan dibayar gaji tiap bulan dah tak pelik dah. Itu dia marah mak dia. Anak sekarang saya tengok ya betul. Dia dah pandai masuk usia, dia akan hina mak dia, dia akan kata macam-macam mak dia, pelekeh mak dia, teli. Ya. Ini kebiadaban umat akhir zaman. Ya. Nampak dengan mata kepala sendiri macam tu. Dia tak tahu respect tu macam mana. Ya. Dia tak faham karakter seorang ibu, macam mana yang sepatut dihormati. Dia buat macam kawan. Sebenarnya tu derhaka tu. Ini motivator yang otak yang sengit tu lah. Yang mengajar orang, ibu bapa kena buatkan anak-anak ni macam kawan. Itu salah. Kita telah disogokkan ilmu sesat ni selama berapa puluh tahun. Maka kita buat kawan. Akhirnya anak tu derhaka. Dia tak sedar dia derhaka dengan mak. Jadi ketulahan. Ketulahan ni dia bukan sedar, dia tulah. Ya.
hidup tak senang, cerai-berai. Itu salah satu sebab ketulahan. Tapi dia cakap orang, mana dalil Ustaz? Dalil kamu cari dalam Quran lah. Kau baca Quran tu banyak-banyak kali, kamu tengok di sana ada ketulahan. Macam mana ketulahannya Bal'am Ba'ura dengan Nabi Musa AS. Macam mana ketulahan Fir'aun dengan Nabi-Nabi yang lain. Tengok Tuhan bala macam mana. Tulahan lah tu. Walaupun dia deraka dengan Allah, dia tulah dengan para Rasul. Tulahnya Iblis dengan Adam AS. Ketulahan dia tak masuk syurga sampai bila-bila. Dia tak mau tunduk dekat Allah tu kerana dia derhaka dengan Adam. Dia benci kat Adam. Kamu punya pasal aku nak tunduk muka kamu. Dia dah derhaka dengan Adam. Sebab Adam tu khalifah bumi. Dia kena ikut. Sebab dia tumpang bumi tu, Adamnya. Tak, aku tak mau. Aku nak dengan Tuhan dan dengan kamu tak nak. Derhaka dia tu. Tuhan sumpah. Tak masuk syurga langsung. Sebab tu dia katakan, apa? Syurga tu di tapak kaki ibu. Kena faham dulu. Sebab tu bila tak ikut apa ibu, dia akan jadi ketulahan. Tapi dia tak sedar. Dia tak sedar ketulahan tu. Jadi macam mana kan? Tanda yang paling tu, tanda dah berlaku. Nak kata apa? Boleh ubah tak boleh tak? Nak kiamat. Tapi orang yang berilmu dia akan insaf lah. Okey, habis tu panjanglah nak bahas bab tu kan, antalida amatu rabbataha. Kemudian antarul hufatal urata ala dari'a isya. Kamu tengok orang yang bertelanjangan dulu. Telanjangan mana? Tak berkasut, tak berbaju. Hari ni bangunannya tinggi-tinggi. Okey, realitinya. Terus saya tengok luar. Okey tengok dalam negara kita dulu. Dulu datangnya dengan kain cawat je, naik tongkang, naik sampan. Dulu dengan bawa samsu dengan kelambu busuk itulah. Miskin, merempat mari sini. Hari ini dia dah menteri. Dia dah jadi doktor, dia dah jadi lawyer, yang jadi kuli Melayu. Dia jadi tuan lah. Dulu dia tak berkasut, datang sini. Samalah sekarang ni Bangla-Bangla tu. Dulu dia jadi kuli, dia dihina, dia dibayar. Sekarang tak hari dia dah jadi tuan, bos. Orang dah panggil bos lah setengah Bangla ni. Sebab dia jadi manager. Segi mekanik untuk jadi bertukang apa semua, kontraktor silap. Kontrak ni dia jadi supervisor dah. Bila dia supervisor, dia ada urusan dengan kita. Kita takkan nak panggil, bayar. Tak ya. Bila dia dah pangkat supervisor, bos. Macam mana? Ni barang semua, kerja apa semua macam mana? Dia dah jadi tuan. Itu tanda-tanda kiamat. Orang yang macam tu jadi tuan. Okey, itu di negara kita. Di Saudi Arabia, tempat turunnya hadis ni. Saudi yang memerintah ni asal mereka adalah Badui yang tak berkasut je Nabi kata tu. Dan rumah-rumah yang besar-besar yang kaya-kaya hari ni adalah daripada pendatang sebenarnya dulu. Dulu orang luar banyak datang ke Mekah, diri pacakkan rumah di keliling Masjid Haram tu. Termasuk orang Patani, orang Indonesia. Bila dah pemerintah ambil kawasan keliling Kaabah, ini Masjid Haram, maka mereka kena naik atas. Tu yang ada di bukit tu. Bukit tu tempat-tempat yang mereka kena naik ke atas tu. Baik, mana yang dapat tanah dia dijual. Dia dapat kerakyatan, dia dapat tanah yang naik bukit tu kena halau. Dia pun tak ada hak kerakyatan sebenarnya. Jadi dia ada geran tanah, dia ada semua, maka kerajaan bayar. Kerajaan Saudi bayar dia dan dia jadi jutawan sekelip mata. Tapi bodoh. Bodoh apa? Dia pun buta huruf. Tak sekolah. Tapi kaya. Tambah pula hari ni, ya tatawaluna fil bunyan, yang tengok bangunan kita tak sangka di Mekah Mukarramah akan naik bangunan mencakar langit. Ustaz Bali Shah dah buat kajian, dia buat research lah. Dia kata
menara berkembar dah tak jadi menara paling tinggi, bangunan paling tinggi dalam dunia. Dia cuma menara berkembar yang paling tinggi lah. Kalau menara je, dia kalah. Ya, sebab Qatar dah masuk burj yang paling tinggi dalam dunia. Habis. Tak sangka orang Arab akan naik bangunan begitu. Itu yang merealisasikan apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Ya, yang dulu datang bertelanjang jadi bos. Dah boleh faham lah tu. Ya. Sebab tu kita nampak hari ini Islam dalam segi politiknya, dia nampak untuk menyerahkan kuasa pada orang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Dia kata apa? Dia jadi makin selesa dengan bangsa lain. Dia makin selesa dengan agama lain. Dia makin selesa dengan orang kafir. Dia jadi tak segan lah, tak ada rasa perbezaan antara keagamaan. Akidah tak beza. Sebab tu yang baru ni orang wel-wel pun dia wel-wel juga. Dia tak ada rasa ngilu dah. Apa beza agama ni? Maknanya pegangan akidahnya dah tak ada apa dah. Kosong. Dia hanya ibaratnya Islam yang dia pakai adalah kain sarung, macam sarung nangka. Sampai satu ketika sarung tu koyak habis gitulah. Ya, dia macam tu lah, macam sarung je dah. Cok je. Tak ada apa dah. Nilai Islam dalam diri tu dah tak ada. Ruh dia tak ada dah. Ya, sebab tu dia boleh wel-wel, dia tak rasa salah. Dia tak rasa benda salah. Ya. Kalau orang aku minum arak aku tak rasa salah sangat, tapi kalau bahagian melibat agama orang lain ni, syirik, syirik tak boleh. Orang dulu jaga tu. Sekarang tak dah. Arak ke, dadah ke, zina ke, sebenarnya bagi mereka dah biasa. Cuma benda tu disorok-sorok. Bila akidah dia boleh langkah macam tu, syariat dia bohong ya depan kita. Dia semayang pun dia acah-acah semayang. Sebab kalau tengok dia boleh sanggup berkongsi begitu agama, maknanya syariat dia dah hancur sebenarnya. Dia tak boleh. Dia kalau orang dia jaga akidah, baru dia boleh jaga syariat. Okey, habis. Fa akhbirni an amaratiha, apa tadi? Pergilah gitu. Habislah. Ada lagi tapi saya banyak panjang hadis yang lain, tak maulah nak sambung. Summan taliqa falabistu malia summa qala ya Umar. Okey, cerita hadis ni secara ringkas nak pukul 10 lebih dah. Hadis ni memang dia menarik. Dia kalik sikit. Okey, jadi dah habis tu dia tanya-tanya habis bahwa ihsan apa tanda-tanda kiamat, dia pun bangun pergi beredar di situ. Yang aku ni kata Umar, aku tengok dia terpinga-pinga, heran. Dia ni siapa? Duk fikir daripada awal lagi. Siapa? Rambut hitam, baju tak comot. Dia yang pandai menjawab pula Nabi jawab. Ya, tiba-tiba dia tanya pasal kiamat. Nabi kata dia ni pandai pada Nabi. Sudah. Macam mana dia boleh pandai pada Nabi? Nabi lah paling pandai. Duk fikir lalah. Nabi tanya, "Oi Umar." Nabi nampak. "Kamu tahu ke siapa datang tu?" "Tak tahu." "Allah dan Rasul dia tahu," kata Sayyidina Umar. Itulah Jibril datang kamu nak ajar apa dia Islam. Baru perasan rupanya Jibril yang datang. Sebab tu baju dia cantik. Dia tak payah musafir naik unta. Dia terbang sampai. Boleh pula dia rupa macam manusia. Ya, itulah dalil hadis ni, malaikat boleh berupa macam manusia. Dalil dia dalam hadis ni. Wallahu a'lam bishawab. Dia lajaklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatika kama nawwarta 'ala syarika wa lana bil rahmatika.